Pemahaman Islam Malaysia. Ikirul FM. Pilihan utama anda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma awjurni min musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku ketabahan dalam menghadapi musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Sebagai orang yang beriman yang mengamalkan doa ini ketika ditimpa apa jua bentuk musibah akan menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita di samping mendapat ganjaran pahala dari Allah. Kita haruslah menerima dengan redha dan sabar serta menginsafi diri kita bahawa segala kejadian di muka bumi ini adalah pinjaman dari Allah dan bersifat sementara. Kepada Allah jualah kembali, seterusnya akan menguatkan lagi dorongan kita untuk berusaha, beribadah untuk kebaikan di dunia dan akhirat di muka bumi ini, dengan harapan semoga Allah akan memberi yang lebih baik dari sebelumnya. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اطلبوا الخير عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن فيهم سخطي. Rawahul Quda'i. Berkata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, mintalah bantuan kepada orang-orang yang bersifat belas kasihan daripada umatku, niscayalah kamu akan hidup di bawah lindungan mereka, sebab kepada merekalah turun rahmatku. Dan jangan sekali-kali meminta bantuan daripada orang-orang yang bersifat kejam, sebab kemurkaanku turun ke atas mereka. Riwayat Quda'i.
Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat para pendengar IKIM FM. Kembali untuk waktu ini dini hari anda bertemankan saya Farouk Zauji bermula jam 2 pagi ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Pastinya hari ini pertemuan kita edisi 25 Jamadil Akhir 1436 Hijri bersama dengan 15 Bulan April 2015. Hari ini merupakan hari Rabu, hari baru bagi kita. Semoga hari ini lebih baik berbanding hari semalam, insya-Allah. Dan sebelum itu terima kasih diucapkan kepada rakan setugas iaitu Faiz Haji Osman dan juga Hadari di dalam pertemuan 4 jam yang lalu. Diharapkan semoga anda terhibur dan terus setia bersama kami di ruang udara IKIM FM. Bukan tirai pertemuan kita untuk waktu ini, dengarkan sebuah lagu daripada Akil Hai, Intim Nazrul Johani dan Faiz dengan lagunya Salamun Salam. Salamun salamun kamisikil khitam ala al-anbiya'il izamil kiram. Salamun salamun kamisikil khitam ala al-anbiya'il izamil kiram. Selawat dan salam, doa dan pujian ke atas junjungan Nabi yang mulia, ke atas junjungan Nabi yang mulia. Engkau matahari di kala siang, engkau rembulan di waktu malam, seisi dunia menatang cahaya.
تسعدوني بصافي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كميسك الختام على الأنبياء العظام الكرام صلوات سلام دعاء البنيان كأتت نجوما نبيا مليا على الأنبياء العظام الكرام the messenger of Allah. Ya, para pendengar IKIM FM, apa khabar diucapkan kepada anda rakan-rakan pendengar walau di mana jua anda berada. Diharapkan semoga anda dikurniakan kesihatan, kebaikan dan dipermudahkan dalam segala urusan yang bakal anda tempuhi, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bagi anda rakan-rakan pendengar, anda juga berpeluang untuk terus hantarkan ucapan dan juga perkongsian kata-kata mutiara anda bersama dengan kami. Anda boleh hantarkan melalui Facebook IKIM FM ataupun melalui SMS dengan tagkan IKIM Jarak, tagkan mesej anda dan hantarkan ke 39111. InsyaAllah dalam pertemuan kita untuk jam ini dan jam yang berikutnya akan saya raikan perkongsian daripada anda rakan-rakan pendengar. Dan untuk waktu ini kita kongsikan kata-kata daripada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria dan menepati janji. Diharapkan semoga dapat kita renung-renungkan supaya kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi seorang mukmin yang sejati, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita dengarkan sebuah lagu daripada Dakmi dengan lagunya Tangis Sebatang Tamar. Sedang itu bak ratapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi bimbang, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Sebatang taman menyentuh hati, mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku mengenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya.
bersamamu di dalam syurga. Tangisan itu dari sebatang kamar yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul tika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Nantikan segmen tajaan selama 30 minit bersama produk Minshaf pada hari Khamis dari jam 2.30 petang. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk jadi ceria selalu selalu kita cuba berusaha untuk amalkan semaksimal boleh. Selalu maafkan orang lain. Maafkan. Kadang-kadang kita memang sebagai manusia kita ada marah kan kadang-kadang, tapi marah tengok isteri ke apa semua kan, maafkan. Dekat luar teringat apabila balik isteri banyak ada jenis sarkastik ataupun kadang-kadang dia jenis mulut lebih laju. Memang ada orang jenis macam tu. Maafkan dan cari kebaikan. Tapi jangan lupa untuk tegur juga sekali-sekala. Sebab bila kita tegur dia tu, kata Nabi SAW, orang perempuan ni kena tegur. Kalau kamu biarkan, dia akan bengkok. Kalau kamu kasari, dia akan patah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Ya, para pendengar IKIM FM, teruskan dengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan bagi anda rakan-rakan pendengar yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh dengari kami melalui frekuensi 91.5. Dan untuk waktu ini, saya percaya mungkin ada di kalangan anda rakan-rakan pendengar di luar sana yang sedang memandu kenderaan, mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah maupun menuju ke mana-mana destinasi di waktu ini. Apapun, diharapkan semoga anda dapat memandu dengan penuh hati-hati dan didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, insya-Allah. Dan untuk waktu ini juga, bagi anda rakan-rakan pendengar yang baru saja dengarkan kami, anda juga berpeluang untuk terus hantarkan ucapan dan juga perkongsian kata-kata mutiara anda bersama dengan kami. Terus hantarkan melalui Facebook IKIM FM ataupun melalui SMS dengan tagkan IKIM Jarak, tagkan mesej anda dan hantarkan ke 39111. InsyaAllah akan saya raikan sebentar lagi. Untuk waktu ini seperti biasa, pertemuan kita dini hari untuk jam pertama di pagi Rabu ini, anda berpeluang untuk dengarkan segmen ulangan iaitu Inspirasi bersama dengan rakan setugas iaitu DJ Nur Hayati Paradi dan tetamunya iaitu Puan Haja Aida Murni, Datuk Haji Ismail dalam perkongsian berkaitan motivasi dalam perniagaan. Oleh itu, terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Rancangan Inspirasi ini adalah siaran ulangan. Untuk mengajukan persoalan anda, ikuti siaran langsung rancangan Inspirasi setiap Selasa pukul 3.15 petang hanya di IKIM FM. Pilihan utama anda tentunya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Alhamdulillah kembali saat ini menerusi Inspirasi untuk jam kedua. Destinasi pada petang ini nak berkongsi semangat, motivasi, inspirasi bersama dengan tamu kita dan pun berada di konti. Masya Allah, selalunya bersiaran pagi-pagi hari, jarang sebenarnya saya bersiaran bersama dengan beliau. Alhamdulillah pada petang ini akan bersama dengan namanya Puan Hajah Aida Murni, Datuk Haji Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut nama orang tak pernah kenal lagi. Dengar suara, pastinya orang dah dapat tangkap dah siapa dia bersiara. Masya Allah, seorang usahawan wanita yang berjaya. Bermula saya kenal Puan Murni daripada awal nak memulakan perniagaan. Masya Allah, dengan semangatnya. Saya sangat admire ataupun kagum dengan semangat Puan Murni. Jadi untuk petang ini kita nak kongsi sebenarnya semangat tu datang dari mana. Nak congkil juga ni perasaan-perasaan daripada Puan Murni. Tapi apa pun, selamat datang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak bersama on air kan Yati. Dan saya masih ingat ke masa mula-mula saya merangkak, orang kata, masuk jalan ke Radio IKIM ini. Yati pun baru nak bertapak kan. Tapi kita ada kala dapat bersama on air sama-sama, orang kata baru nak bertapak masa tu dalam 6-7 tahun lebih sudahlah Yati. Begitu cepat masa berlalu, tak terasa. Dan syukur Alhamdulillah
hari ni kita dapat bersama lagi ya di rancangan inspirasi ni pula ya. Saya pun memang rasa terharu dan teruja dapat peluang yang sebegini ya. Masya-Allah. Saya sebenarnya kan bila kata dulu menapak baru nak belajar bertatih, tapi sekarang ni kalau saya baru nak belajar berlari 10 km, Puan Aida Murni dah mula half marathon dan juga marathon sepenuhnya. Masya-Allah, tahniah. Cumanya petang ni kan kita nak bila cakap tentang perniagaan, jatuh bangun pastinya ada. Cuma nak tahu daripada titik permulaannya tu ya. Saya bila cakap tentang Puan Aida Murni, nak tahu juga Puan Aida Murni ni latar belakang sedikitlah Puan Aida Murni, sebab ramai orang nak tahu. Puan Aida Murni ni memang daripada latar belakang yang peniaga ke kan, ataupun menyambung usaha keluarga ke, ataupun bagaimana, ataupun memang mula daripada awal memang digerakkan secara bersendirian sebenarnya. Itu ya. Bagus pertanyaan Yati. Sebenarnya saya pun tak teringat nak ceritalah selama ni, sebab yalah kan selalu kesuntukan masa, dan kita pun bila cakap tu terus business or facts kan. Tapi tak ada peluang nak cakap pasal latar belakang keluarga, anak-anak. Betul. Ataupun anak-anak tu ada saya cakap, tapi diri sendiri tu kan jarang kita nak ada peluang. Namun atas pertanyaan Yati, DJ kita yang manis hari ni kan, saya pun ceritakanlah sedikit lah ya. Sebenarnya kalau Yati tanyakan saya ni daripada seorang keluarga yang dalam perniagaan, adalah sikit-sikit ya Yati, boleh dikatakan begitu. Walaupun saya sendiri masa saya belajar bersama-sama kawan saya di Idaho State University dengan Sekolah Menengah Sains Pulau Pinang, Bukit Bertanya, macam pelajar lain juga di asrama penuh, dan diorang sukalah kalau saya mention nama-nama mereka ataupun nama sekolah mereka. Semua kita berbangga dengan sekolah kita kan. Dan harap-harap kalau ada yang mendengar kan, macam ramai juga kata nak mendengar, duduk dekat radio, kalau dengar nama Idaho State University dan Sekolah Menengah Sains Pulau Pinang, itu dia tempat-tempat yang saya bermula. Batch tahun berapa? Batch tu kalau nak cakap malu sikit. Sebab lama-lama dah, terlalu lama sangat kalau kat sekolah tu lah terutamanya kan. Orang kata boleh kata dah tua ni kan. Tak ada, dalam dekat hampir 20 tahun lebih dululah ya Yati, kerana pengalaman saya sendiri dalam perniagaan pun hampir 25 tahun. Masya-Allah. Macam bermula dari sekolah tu sebenarnya dah mula berjinak-jinak. Tapi masa sekolah itu memanglah belum, dan kita orang kata masa tu kan Yati, tak ada pun tahu kita ni nak jadi usahawan ke. Masa dulu siapa tak nak begitu. Menyangka masa depan Siapa nak menyangka masa depan. Masa dulu tu pula tak terlalu orang kata ada awareness tentang keusahawanan dan sebagainya kan. Namun saya ni sikit-sikit tu adalah berjualan ya. Kalau berjualan dari orang kata segi jual kain batik. Tolong ibu masa tu, tolong arwah ibu jual kain dari rumah ke rumah Yati. Ada, tapi tak sangka itu juga satu skill sebenarnya. Bergerak dari rumah ke rumah? Bergerak dari rumah ke rumah. Masa tu usia berapa tahun? Masa tu dalam usia 10 tahun. Saya rasa saya ada biasa tolong jual kain ya. Dan saya pula dengan kakak masa tu kan jual dari rumah ke rumah. Kadang-kadang ibu kata okey, tolong hantar kain ni kat rumah sana, pergi tunjuk kain kat rumah makcik bedah sana misalnya kan. Saya pun pergi, kakak saya tak ingat harga. Walaupun dia lebih tua daripada saya lah. Dia macam 12-13 tahun. Saya 9-10 tahun. Saya tahu ini 50, ini 20 zaman dulu kan. 10 pun mahal dah masa dulu kan. Saya tahu. Jadi macam memang ada minat tu, mungkin terserlah lah masa tu, tapi kita tak tahu lagi kan. Dan bila saya melanjutkan pergi ke sekolah pun tak tahu lagi, tak pernah nak berniaga ke apa sangat. Bila ke universiti di Amerika ya, saya daripada Idaho State University di Amerika pun tak teringat nak berniaga sangat. Tapi di sana memang ada macam masa tu semua student-student tahulah kan, pelajar Malaysia di sana dalam musim sejuk, dalam snow, selalu kelaparan, selalu teringatkan nak makan makanan Malaysia. Jadi kalau ada siapa yang boleh pandai masak nasi lemak misalnya kan, pandai masak kari, pandai buat berbagai-bagai lah, krepek ke, siapa ada bakat lah sikit-sikit tu, termasuklah saya sendiri rasanya boleh lah kan, sebab kita duduk sendiri masa tu belasan tahun ya. Jadi kita pun boleh lah masak nasi lemak, boleh masak kari, semua boleh. Jadi masa tu pun dah start jualan daripada rumah ke rumah. Tapi banyak kali lah saya ingat saya dah turn saya masak. Dan ada sana anda pandai juga semua ambil order dah siap-siap.
Kalau hari ni, minggu ni, hari Ahad ke misalnya kan, kita masak untuk ada dah 30 orang dah order nasi lemak 30 orang. Dah ada tempahan dah ada tempahan masa tu kan. Jadi kalau kawan-kawan Idaho State saya dengar, mesti diorang pun gembira dan rasa memorable ni. Memori tu ada balik kan, nostalgia tu kan. Betul. Saya tak teringat, tak bercadang nak cerita, tapi terkeluar je ni kan. Biasa ya, ini berlaku. Kita buat jualan ya, masing-masing, dan ada kadang-kadang kita kat sana pula ada garage sales. Kalau kadang-kadang kita ada barang terpakai yang kita dah macam mungkin nak balik Malaysia atau nak tukar atau nak buang, kita jual depan rumah, dia panggil garage sale. Walaupun kerusi ke baju ke, jual RM1, macam $1 misalnya kan, ataupun $10, 50 sen, begitu jual je kan. Nak dapat balik daripada dibuang. Dan di sana dia orang beli. Ya, dia orang beli kadang, tapi tengoklah apa yang orang nak lah kan. Dia panggil garage sales tu. Jadi adalah sikit-sikit, dan tapi semua pun melakukannya. Cuma mungkin saya kan, Yati, mungkin orang kata dah rezeki ataupun dah terpanggil ya. Bila kita balik daripada masa tu saya balik daripada luar negara, dan saya pun masa tu balik tahun boleh dikatakan awal 90-an. Lama tu, lama boleh kira dah lama. Jadi masa tu macam tak ada kerja. Masa tu semua kerja, walaupun yang pergi ada sponsor kerajaan ataupun MARA ataupun apa-apa, balik tak ada kerja. Macam kerja pun kontrak sekejap-sekejap lah dengan apa-apa department. Jadi kan saya tak dapat nak balik masa tu, kerana balik pun tak ada kerja. Jadi saya stay ataupun tak sambung, saya tinggal lagi di US. Saya kerja di sana di restoran. Saya biasa kerja di restoran. Boleh masak rupanya ni. Bakat boleh yang kami lah tak tahu kan, rupanya di IKIM FM ni. Ya mungkin kalau tak ada kesempatan tu, saya minat juga masak kan, Yati. Kita ni wanita mesti suka masak. Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Boleh je, nanti insyaAllah kita cuba atau panggil nanti kan. Kan Yati. Jadi masa tu kan kerja kat restoran. Jadi tak kisahlah jadi waiter ke, jadi basuh pinggan pun ada. Asalkan dapat wang ya, nak mencari rezeki ni, basuh lah, potong sayur ke apa kan, nak kerja kat restoran gitu. Saya biasa, dan biasa kerja di kedai-kedai macam kedai kasut ke kan, masa tu sebelum saya balik. Dan bila kebetulan saya balik, ada keluarga, bisnes keluarga ya. Masa tu saya balik ada bisnes keluarga dalam penjualan kereta. Itu yang mungkin saya terdorong ataupun tercetus dorong pertama ke jalan keusahawanan itu mungkin ya, kerana saya terpaksa survive ataupun struggle untuk menaikkan satu syarikat yang masa tu nak start, Masya Allah susah sekali ya Yati, kerana kita tak ada kewangan. Bayangkan tahun 80-an dulu kan, tak ada kewangan. Masa nak start pun sumber kewangan susah nak dapat kan, dan kena pinjam sana pinjam sini. Dan bila kita start pun ya, kena struggle ya, nak rolling orang kata, untuk modal nak beli kereta dan sebagainya, sebagai satu dealer lah ya. Masa itulah saya dah melalui pengalaman yang susah juga, nak struggle ya. Tapi sebenarnya ini semua ada, saya rasa dah cerita masa program saya ataupun inspirasi slot pertama sebelum itulah tu, kan sebelum tu. Jadi kan itu dia tempat saya bermula. Dan bila mengalami zaman kejatuhan dalam perniagaan kereta tu, lama juga saya dalam kereta tu kan, dekat 17 tahun juga. Masya Allah. Ya. Mesti tanya banyak part-part kereta ni dah pakar dah. Dulu memang pakar jugalah. Kau nak register, nak orang kata nak jual, nak beli tu memang biasalah kan. Masa nak insurans semua tu, insyaAllah. Tapi saya tinggalkan line-line tersebut. Dan pada waktu tu, walaupun saya sebagai seorang pengerusi, masa tu saya pengerusi Dewan Wanita selama hampir 10 tahun. Saya bersama dengan peniagawati, usaha wanita, semua saya aktif. Dan juga adalah sedikit politikal yang saya aktif juga. Memang saya tinggalkan semua. Semua sekali saya tinggal. Saya macam hijrah Yati. Saya seperti berhijrah bila saya dah macam teruk dan jatuh masa 8-9 tahun sudah lah. 8-9 tahun sudah bila saya dah bermula tu. Dan saya tercari-cari apa dia perniagaan yang saya kena buat, saya perlu buat.
bila saya dah tak ada lagi perniagaan kereta tu, saya kena struggle balik. Dan seperti saya katakan gitu, bukan saja saya bermula daripada kosong, tapi saya bermula daripada negatif. Maknanya banyak hutang yang kena diselesaikan, ya, langsaikan masa tu, lagi nak start cari new business, new ideas dan sebagainya. Itu 9-10 tahun sudah lah, ya. Cerita 9-10 tahun sudah. Baru ni pun saya ada berkongsi dan bercerita juga. Ke mana-mana orang selalu nak tanya, sebab saya bermula daripada kegagalan. Kejayaan saya alhamdulillah dengan izin Allah bermula daripada kegagalan saya yang banyak tu. Jadi sekarang ni alhamdulillah saya rasa struggle ataupun kegagalan itu dengan izin Allah, dengan itu sebagai satu rahmat saya rasa. Betul. Untuk mencapai satu kejayaan, ya. Dan pasal kita dah biasa susah, kita pun takut lagi nak melalui zaman-zaman sebegitu. Jadi kita sentiasa berhati-hati, dan saya sentiasa alhamdulillah cuba minimizekan kos-kos, ya, kos, Yati. Sebab itu di kala keadaan ekonomi yang begitu lembab, ada orang kata, macam mana ni puan, lembab, macam mana puan punya bisnes, okey ke? Selalu ramai yang tanya saya. Alhamdulillah bagi Fortune Resources, bagi syarikat saya Fortune Resources, alhamdulillah, ya. Sebab kita minimalkan kos kita seharian tu, ya. Baru-baru ni pun saya berkongsi seperti saya kata dengan usahawan saya sebagai speaker jemputan, dengan usahawan di Kangar, ya, under Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Dengan lebih kurang 300-400 usahawan saya berkongsi. InsyaAllah kalau yang mereka yang berminat nak jadi nak saya jadi mentor pun, saya macam sanggup lah, alu-alukan. Dulu hari tu saya dah comfortable, saya rasa tak nak lagi nak terlalu aktif, tapi rasa sayang ataupun ilmu tu ada, ya, dan pengalaman tu ada. Mungkin kalau yang perlu ataupun yang betul-betul nak, bolehlah kita cuba, kan. Ajar ke, asuh ke, kan, yang sebaik mungkin dan semampu mungkin lah, ya. Tolong pimpin tangan ni, tolong pimpin tangan adik-adik, sebelum mereka jatuh dalam lubang yang sama yang pernah kita jatuh. Betul, Yati. Tapi bukan nak kata adik-adik je, kadang-kadang tu pakcik-pakcik pun ada, makcik-makcik pun ada, adik-adik dalam bidang perniagaan. Dalam perniagaan. Yang orang dewasa pun ramai masih yang jatuh dan susah nak bangun semula, kan, Yati. Dan alhamdulillah bagi saya dengan izin Allah, itu dia satu rahmat yang paling besar yang saya rasakan bila saya dapat bangun semula, ya, daripada kejatuhan yang saya biasa lalui. Bukan 1-2, Yati, banyak yang saya cuba sebelum ni pun dapat saya atasi. Saya rasa bersyukur sekali dengan kekuatan dan ketabahan yang Allah kurniakan kepada saya, sehinggalah ke hari ini dengan berapa produk yang kita keluarkan, dan dengan kebersamaan saya dengan Fortune Radio IKIM ini, ya, alhamdulillah sampai sekarang, ya, sampai saya masih di sini. Dan Masya Allah, ya, Yati, dalam permintaan produk yang kita keluarkan, ya, begitu banyak sekali. Betul, permintaannya tak berkurang, ya, walaupun ada GST ke tak ada GST tu tak berkurang. Alhamdulillah masih banyak juga permintaannya. Syukur pada Allah. Masih gah berdiri Fortune Resources, alhamdulillah. Dan itu kata, bila kata jatuh tak bermakna kita akan terus jatuh tersungkur. Jatuh sekali tu tak kisah, yang penting bangun tu 2-3 kali. Yang penting, Yati, bangun 2-3 kali dia penting. Yang bangun 2-3 kali yang penting, kerana kita tidak juara kalau kita gagal, kan? Menyerah je. Tapi kita juara kalau kita dapat bangun semula. Itu yang penting. Dan tadi pun saya nampak di satu signboard lah, tampal sukses kita bukan ukuran apa yang kita ada, tapi ukuran apa diri kita yang jadi, kan. Kita jadi apa. Kita jadi apa tu saya seronok sebenarnya dengar tu. Maknanya bila jadi apa, Allah pun kata kita jadi manusia yang paling bermanfaat. Dia kata amalan bermanfaat. Dan tadi pun bila cakap Puan Aida Murni menjadi mentor, ya. Cuma dalam keluarga lah Puan Aida ada 7 orang adik-beradik, ya. Ada 7 orang adik-beradik. Ada tak yang lain-lain mengikut jejak langkah kakak keduanya ini? Ada jugalah, Yati, ya. Sikit-sikit tu ada, kerana mereka ni ada setengah tu bekerja, kan. Ada yang kerja sendiri, ada kerja bank, ada kerja cikgu, ada juga kerja
macam bisnes, tapi bisnes yang lain. Dia macam servis servis kind of business. Ada juga yang di dalam perniagaan makanan, macam kafe dan sebagainya kan. Ada juga yang lecturer kan. Jadi itu masing-masing ada tugas ni, tapi pun masing-masing ada minat tu. Namun saya lah kot yang lebih menonjol minat dalam bidang ini. Dan bila dia orang nampak kejayaan sedikit lah bagi saya, dan semua pun rasa gembira dan cuba jugalah sedikit-sikit nak bersama ataupun menceburkan diri dalam perniagaan. Namun kan Yati, nak jadi usahawan ni orang tanya bagaimana, apa dia, apa yang ciri-ciri, apa resepi yang digunakan, bukan senang juga. Dan apa dia amalan. Baru ni saya baru teringat, bulan lepas ada masa tu bukan Yati, masa tu Siti kan. Bulan lepas saya ke udara rancangan inspirasi ni, Siti ada bertanyakan amalan, tapi saya rasa misunderstand atau saya misunderstood lah the question. Masa tu saya jawab tu lain sikit. Lepas tu baru saya teringat amalan-amalan yang selalu kita lakukan. Jadi saya kata amalan tak adalah amalan yang luar biasa kan. Rasanya amalan yang biasa-biasa semua orang lakukan, kan? Kalau boleh tu kita sebagai seorang Islam, tak kira kita usahawan ke tak usahawan, tapi usahawan suka sekali kalau solat duha lah kan. Kerana itu macam menjemput rezeki, bersyukur juga di atas atas anggota-anggota kita ini yang Allah kurniakan. Jadi kita bersyukur, itu biasa. Dan kalau nak kata macam lain yang saya lakukan, saya bukanlah terlalu orang kata warak ya Siti. Yati, sorry. Saya tidak. Namun kalau berkesempatan dan seboleh-bolehnya, saya tak tinggal solat sunat sebelum subuh tu. Itu kan saya suka, insya-Allah, kerana dikatakan solat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada segala isi dunia. Dunia dan segala isinya. Dan segala dunia dan segala isinya. Insya-Allah. Jadi kalau boleh kita jangan tinggal itu kan. Saya pun kadang-kadang termis juga, tapi seboleh-bolehnya. Dan kalau nak kata solat malam tu tak adalah sangat-sangat selalu, tapi insya-Allah ada sikit-sikit. Kerana saya ada satu kawan Yati, dulu-dulu lagi saya tengok dia pun keluarganya di Pulau Pinang itu daripada zaman British dulu. Tok dia semua kaya kan? Macam keluarga yang berprestige lah di Pulau Pinang tu. Semua kaya, tapi sampai sekarang anak cucu pun masih kaya. Sebab kadang-kadang kita dengar begitu, anak cucu dah tak berapa, dah hilang kan, ada macam tu. Jadi saya tanyakan dia, apakah rahsia keluarga dia maintain kekayaan, maintain kesenangan, maintain kebahagiaan dan ketenangan yang mereka ada sekarang ni kan. Dia dan mereka bukan kaya sikit-sikit, kaya tu banyak ya. Kaya tu memang kaya sangatlah. Kan beli rumah di luar negara, di London ada, di Australia ada rumah ya, berjuta-juta lah. Dan memang kita nampak tu memang kehidupan mereka tu kaya, tapi taklah begitu orang kata sombong dan menunjuk-nunjuk tu, tak adalah kan. Tapi dia kata dia suka, kalau keluarganya semua suka bertahajud. Masya Allah. Jadi mungkin oleh sebab itu mereka kan masih bila kita ingatkan Allah, Allah pun memudahkan urusan kita kan di dunia. Itu yang mereka lakukan. Dan saya pun itu dah saya dengar dah 20 tahun daripada kawan saya tu. Jadi saya pun apa dia, baru nak cari masa tu, baru nak belajar tentang solat tahajud apa dia kan, cuba nak amalkan juga. Dan alhamdulillah bila ada kesempatan itu kita cuba lakukan. Dan yang paling saya selalu buat lah rasanya, sebab saya ni boleh dikatakan sentiasa seorang musafir kan. Sentiasa dalam perjalanan. Setiap minggu, kadang-kadang seminggu 2 kali Siti pergi balik. Tak kira lah sama ada dengan flight ke dengan kereta. Sekarang flight pun tak mahal kan. Kereta ke dengan flight tak kira, tapi dalam perjalanan, dalam musafir itu dan masa tu paling baik bagi kita berdoa, berzikir, mungkin ingat Allah kan. Kadang saya seorang juga, seorang kita takut
bila kita takut kita seorang lagi bagus, senang, kita boleh ingat kebergantungan tu sangat kuat pada Allah. Kebergantungan itu sangat kuat. Kalau kita beramai, Siti Yati, kita tak ingat kita nak sembang, nak bergelak ketawa kan kadang-kadang. Sebab itu orang tanya, puan tak takut ke seorang-seorang, puan pergi sana sini seorang-seorang? Saya dengar ustaz-ustaz kat sini kata tak baik lah kalau tak ada murim kan. Tapi Allah, saya telah, orang kata begitulah, mungkin takdir bagi saya kot. Saya pergi sana pergi sini daripada muda, daripada umur 18 pergi Amerika seorang-seorang begitu kan. InsyaAllah. Dah biasa kan. Jadi dah terbiasa, dah tak apa, insyaAllah. Kerana kebergantungan pada dia, hanya dia yang kita hasbi Allah kan. Memang kita bergantung pada dia. Dan masa tu kalau ketambah kita takut, kita rasa teraniaya, kita rasa kita gagal, kita rasa kita ni terlalu kedil, Masya Allah, masa itulah kita berdoa, kita minta, kita berzikir, ingat pada dia. Dan antara doa yang mustajab kan Siti, orang kata kalau antara doa seorang musafir, betul. Kan, selain daripada yang lain tu, doa seorang musafir mungkin mustajab, wallahu alam. Namun itulah saya rasa alhamdulillah yang kita minta dipermudahkan. Alhamdulillah, minta pada kawan-kawan semua, seluruh umat Islam, pada ahli keluarga, itu yang saya selalu doakan. Alhamdulillah, dan pengguna-pengguna produk yang saya keluarkan, minta kecemerlangan dan kejayaan pada semua, itu yang saya selalu bayangkan dan amalkan, dan pohon doa yang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selama ini Yati 8 tahun 8 tahun lebih, tiap-tiap minggu berturut-turut saya begitu berulang dan semoga Allah pelihara saya lah. Itu juga doa saya dan lindungi saya dan semua anak-anak dan keluarga dan semua sahabat handai yang kenalan dan pengguna-pengguna produk yang saya keluarkan. InsyaAllah. Jadi kebergantungan kuat pada waktu yang musafir, dan itu dilakukan setiap minggu juga Masya Allah, hebat. Betul, sebab kadang-kadang ukuran kejayaan seorang bukannya pada wang, macam tadi Puan Muni kata, antara inspirasinya juga bila melihat seorang tu sangat kaya, daripada zaman datuk neneknya sampai ke anak cucu kaya. Tapi bukan ukuran itu yang dilihat, tapi ukuran bagaimana takwanya, imannya yang menyebabkan mereka dapat terus kekal di situ. Soalan terakhir saya pasal Puan Muni. Cuma ni nak tahu, Puan Muni ni mempunyai satu perwatakan yang sangat disenangi, iaitu sangat gembira, bahagia kan. Bila kita lihat orang yang gembira, orang lain akan rasa kebahagiaan itu akan membahagiakan orang lain. Pahala banyak tu Puan Muni. Macam mana tips Puan Muni sendiri dalam jatuh bangunnya satu perniagaan, tapi masih mampu untuk gembira, bahagia tu macam mana? Yes, memang Yati, kadang-kadang tu orang kata kan, menangis di dalam, siapa yang tahu gitu kan. Namun saya cuba lupakan, ataupun kita kadang-kadang tu memang sendiri tanggung lah orang kata kan, gitu. Namun bila kita bahagiakan orang lain, bila kita dengan senyuman, itu pun satu sedekah, dan senyuman itu yang membawa rezeki juga kan. InsyaAllah. Jadi bila saya sentiasa ceria juga, memang suka tengok orang lain yang cantik-cantik, bahagia juga, happy dan sebagainya kan. Jadi saya pun rasa teruja, dan saya rasa di IKIM ini saya popular dengan yang seorang yang suka tersenyum mungkin Betul. Itu yang saya katakan tadi kan. Masya Allah. Memang semua Puan Muni suka tengok Puan Muni senyum gitu kan. Jadi alhamdulillah selama ni yang diberitahu saya, dan saya maintain. Dan kalau ada sedikit yang saya kata di hati itu sebagai satu kekecewaan, sebagai satu kesedihan, itu semua satu dugaan yang hanya kecil sangat. Betul. Dan Allah tidak menguji umatnya yang tak mampu. Betul. Kan? Yang semampu kita, yang insya-Allah kita dapat menanggung segala ujian itu. Jadi kita berserah, bertakwa dan redha, mungkin kena redha lah apa yang ada di sekeliling kita. Dan Yati, kita kena bantu orang, dan nak beri manfaat kepada orang lain tu. Kadang-kadang kita sendiri susah, Yati, kita sendiri susah, tapi kita bantu orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Itu subhanallah, cepat sangat datang efek dia. Pengalaman pengalaman saya sendiri kan. Kalau kita rasa ya Allah susahnya bulan ni, tak ada sales ke, susah kan, tapi kita kata tak apalah, kita sacrifice ataupun berkorban, bantu orang yang lain lagi susah. Ada ramai yang lagi susah. Kalau kita rasa kita susah, ramai yang lagi susah. Kita bantu ataupun kita
pergilah masa pergi mana-mana saja saya kan, kadang-kadang tu dulu pun saya selalu dengar Prof Maya pun ada kata kalau makcik-makcik yang dekat bilik air, kat tandas cleaner, awam tu kan, cleaner tu, mereka ni kesian juga kat dia orang. Tak kira lah dia orang bangsa ataupun datang daripada mana, tapi satu pekerjaan yang susah. Betul. Untuk orang lain nak buat, kita pun tak sanggup dan sebagainya. Jadi kalau nampak mereka tu dengan merongotnya ataupun rasa susahnya, saya cuba nak bahagiakan mereka juga. Kadang-kadang tu kata tak apalah, ambil lah walaupun RM2-3 ataupun RM5 bagi, pergilah minum kopi dulu ke, bagi makan. Ya Allah, tiba-tiba bercahaya balik muka orang tersebut dan happy, tak sangka. Walaupun sikit je kan kita bagi tu, sikit je, dia pun macam tak sangka nak terima macam ni. Mungkin di Malaysia ni lah, tak tahulah ramai mana yang bagi, tapi saya nampak begitulah. Bila kita bagi tu, tak kira kadang-kadang India pun ada, Ijina ke ataupun orang kita, tak kira lah Allah temukan yang mana, kita cuba bagi, gembirakan. Dan kadang-kadang tu kan Siti, duit pun juga memainkan peranan atau make a difference lah orang kata kan. Walaupun sikit, kadang-kadang kita bagi kat Pakcik Gad misalnya, kita bagi tu RM5-10 tak banyak lah Siti kan. Kadang-kadang kita Yati, ya Allah, pasal nama Titi juga orang kan confuse sikit kan kita bagi walaupun sikit, sekali je kita bagi kan. Lepas tu bila kita datang, pakcik tu kenal kita, berlari datang hantar, misalnya nak hantar tag ke, nak hantar apa kan. Masya Allah. Kita, it makes a difference. Walaupun ya Allah, tapi kita pun bagi dengan ikhlas dan sebagainya kan. Tak banyak Yati, disebabkan itu kadang-kadang kita rasa kita dah susah, kita bantu ataupun kita bagi kat orang lain yang lagi susah daripada kita. Dan doa mereka mungkin ataupun ujian itu yang kita dapat laksanakan dan dapat lalui itu, alhamdulillah dipermudahkan Yati, dipermudahkan lagi cepat. Saya rasa datang bantuan-bantuan datang balik semula. Sumber-sumber yang tak disangka. Betul, subhanallah. Sumber-sumber yang tak disangka tu berganda-ganda. Allah. Berganda-ganda. Yati, selama ni itulah saya pun, kalau tidak kan orang kata selama ni orang lain dengan susah ataupun dah tak berapa. Namun alhamdulillah kalau masih di sini dah masih, alhamdulillah. Sebab itu saya kata, ya Allah, macam tak habis kan. Pasal kita bagi, kita ingat banyak dah, tapi datang lagi. Jangan takut nak memberi. Jangan takut nak memberi Jangan takut nak memberi. InsyaAllah diganti berganda-ganda dengan keikhlasan. Tapi itulah, kita kena tengoklah apa yang kita lakukan tu kan. Jadi insyaAllah tapi itulah, memanglah semua orang ada limit dan sebagainya. Tapi sikit pun tak apa boleh bagi sikit pun. Dan itu antara amalan-amalan yang dilakukan. Amalan juga agaknya itu amalan juga itu. Dan alhamdulillah Yati, itu dia bukan amalan apa sangat, amalan harian yang macam kita lalui ini, dan sentiasa berfikiran untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kan itu dia. Kalau apa lagi kehidupan kita sebagai khalifah di bumi Allah ini kan, ujian-ujian ini bila saya dah berfikir begitu, dulu tak gerti kan. Kita je nak kan. Adalah satu masa muda-muda kita, dan kadang-kadang begitu kehilangan lagi banyak. Habis semua hilang. Nampak beza Nampak beza. Kita nampak beza. Jadi bila dah learn from the mistake, orang kata tu kan, kita dah learn. Bila kita ingat untuk kita je, kita lagi hilang. Gitu kan. Dan bila kita ingat yang tak baik je, kadang-kadang lagi hilang. Tak tahulah, saya lah terutamanya selalu rasa gitu. Tapi kalau kita ingat yang baik, ingat untuk kebahagiaan orang lain, nak bagi manfaat kepada orang lain dengan keikhlasan, bukan ada macam pasal nak something ke apa kan. Tak boleh sangatlah ingat macam tu. Kalau begitu, subhanallah memang datang juga balik kepada kita. Dan berkasih sayanglah kita sesama manusia, sesama insan ini, kerana bila kita menyayangi, berkasih sayang bersama kita ni, kita tak buat sesuatu yang tak baik, kita jaga orang lain juga kan, insya-Allah bila kita sayang insan lain di bumi ini, makhluk di langit menyayangi kita kan. Yati, subhanallah, itu yang saya pun
cuba, dan kadang tu tak teringat pun, tapi bila kita sendiri buat begitu, tiba-tiba memang datang efek dia begitu. Kena husnuzon pada Allah SWT. Husnuzon pada Allah SWT. Subhanallah, betul. Bersangka baik. Dan itulah kan diam tak diam sebenarnya kita sampai ke hujung, tapi yang penting antara kata kunci yang paling penting adalah Allah tu Maha mengasihi dan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kita nak ikut juga sifat-sifat begitu ya di dalam kehidupan kita ni. Semua nama-nama Asmaul Husna Allah tu kita patut ikut ya. Kerana macam pemurah penyayang, kita pun nak pemurah penyayang juga. Betul. Sebab pencipta kita pun Maha Pemurah, Maha Penyayang. Betul sangat. Yati memang pandai selalu cakap. Saya dengar Yati pun tenang sekali selalu saya dengar. Dan kadang-kadang tu macam hari tu saya pun selalu sharing. Kita tengok, kita patutnya orang Islam yang macam tu, tapi kita tengok misalnya orang Jepun yang sebenarnya banyak yang mengikut gitu. Dan saat kajian yang dilakukan, orang Jepun yang mengikut Asmaul Husna ada berapa nama, macam mereka ni jujur, amanah dan sebagainya. Sebenarnya orang Islam yang patut buat, tapi kenapa kita tak buat ya? Jadi kita kena usahakan untuk berubah ke arah tersebut, dan insya-Allah untuk kebaikan semualah dan keberadaan semua, insya-Allah. Insya-Allah itu dia, itu zikir yang paling baik, la ilaha illallah. Dan untuk saat ini berapa kita sampai ke penghujung, insya-Allah minggu hadapan sekali lagi ada slot bersama dengan minggu hadapan atau bulan hadapan? Bulan hadapan ya. Yati bulan hadapan, minggu kedua, minggu pertama hari Selasa kan. Insya-Allah kita akan bagi tahu lagi lah bila betul-betul exactly kan Yati. Dan itulah sebenarnya banyak tips tu tak habis orang kata. Namun di atas kesuntukan masa, saya pun terpaksa mengundurkan diri kan Yati. Dan saya mohon maaf kepada semua sekiranya apa yang saya katakan ini tidak benar, salah ataupun menyentuh mengguris perasaan sesiapa, minta maaf sangat ya. Dan apa yang baik itu adalah daripada Allah SWT, dan yang tidak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri Yati. Terima kasih banyak Puan Murni atas ilmu, halalkan ilmunya, masya-Allah. Amalan-amalan itu harapnya dapat kita semua sama-sama dapat aplikasikan untuk kita tak berniaga pun, tapi kalau apa yang dilakukan itu memberikan kebaikan, masya-Allah. Tak berniaga, sama ada kita seorang pelajar ataupun seorang pekerja ataupun suri rumah, apa-apa saja ya, apa yang kita lakukan tak mengharapkan apa-apa. Dan Yati yang juga yang penting, jika kita mempermudah, kita sentiasa kena bagi manfaat dan memudahkan urusan orang lain kan. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusan kita. Itu yang kena ingat semua tu, insya-Allah. Kata hujungnya sangat punchline. Terima kasih Puan Ada Murni. Semoga terus maju jaya dengan Fortune Resources dan seluruh produk-produk yang dikeluarkan bersama dengan Puan Ada Murni. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Terima kasih banyak-banyak Yati, dan amin. Terima kasih atas doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan ulangan inspirasi itu tadi telah diterbitkan oleh Siti Rohani Surani. Untuk mengajukan persoalan anda, ikuti siaran langsung rancangan inspirasi setiap Selasa pukul 3.15 petang hanya di IKIM FM. IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah para pendengar IKIM FM, walau di mana jua anda berada, sama ada di Malaysia maupun luar negara, anda juga boleh dengari kami melalui radio dalam talian di laman sesawang www.ikimfm.my. Apapun, terima kasih diucapkan kepada anda kerana masih lagi setia untuk waktu ini. Dan untuk waktu ini juga ingin diraikan perkongsian dihantar oleh pendengar melalui Facebook IKIM FM, iaitu daripada Nur Ain Amir. Katanya, if Allah want to do good to somebody, he afflict him with trial. I want to dedicate a song Laungan Cinta from Voice of Man to beloved friend Adilah Mokhtar, currently in BMI Gombak. Okey, terima kasih Nur Ain. Dan seterusnya daripada Yazid Mat Nasir, katanya, salam selamat pagi kepada DJ yang bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat menyambut Hari Melaka, bandaraya bersejarah bagi rakyat Melaka. Semoga dalam limpahan rahmat Allah untuk kita hari ini dan seterusnya, insya-Allah.
Seterusnya daripada Muhammad Zulkifli Zainuddin katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Semoga sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang darinya. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan Bitaufiq wan Najah buat mahasiswa dan mahasiswi College Universiti Insania dalam peperiksaan akhir semester, dan buat rakan-rakan pimpinan kuliah Usuluddin Students Society. Semoga kalian tabah dalam perjuangan, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang sudah hantarkan ucapan, dan bagi mereka yang baru saja dengarkan kami untuk waktu ini, anda juga berpeluang untuk terus hantarkan ucapan dan perkongsian anda bersama kami melalui Facebook IKIM FM ataupun melalui SMS dengan tagkan IKIM Jarak. Tagkan mesej anda dan hantarkan ke 39111. Dan untuk waktu ini kita dengarkan lagu permintaan daripada Nur Ain Amir dengan lagunya Laungan Cinta daripada Voice of Man. Kesakitan yang tersimpan di hatimu, engkau mampu untuk kau selindungiku. Sesungguhnya aku terluka dengan kesedihan yang datang, beratnya godaan yang kau hadapi. Bukan boleh dua, mendapatkan rasa rindu, percaya pada yang satu, bergemahannya launan cinta. Impikan cinta lagi, adakah akan di sebuah launan cinta? Bila aku melihat sakitnya yang kau rasa, denyut pedihnya ku rasa bersama anda. Tiada bertepi penyiksaan ini, naungkanlah suara cinta. Andai tiada bermayar, pastikan menjelma ketentuan dari yang kuasa. Mendapatkan rasa rindu, percaya pada yang satu, bergemahannya laungan cinta. Walaupun hujan seakan tak henti, sabarlah menanti pelangi. Bahagia selama namanya cinta, mudah-mudahan sengsara bisa ditangisi ia. Bukan jua, berikan cinta.